Malam ini saya akan bawa sedikit apakah status tuntutan Sulu ni. Katanya ada pertemuan di hotel dan sebagainya. So kita dengar apa kata warisan. Warisan mahu bahas tuntutan Sulu di Parlimen. Ini tuntutan dari warisan. Kita dengar apa kata warisan. Dan ini juga sangat penting kita dengar apa tuntutannya. Dewan Warisan mahu isu tuntutan waris Kesultanan Sulu dibahaskan di Dewan Rakyat selepas tidak berpuas hati dengan hasil taklimat tertutup kerajaan di sebuah hotel semalam. Ahli Parlimen Sepanggar Muhammad Aziz Zaman berkata banyak persoalan disuarakan dalam percubaan itu mengenai isu berkenaan, namun ia masih tidak dijawab oleh pihak kerajaan. Katanya tidak mungkin ahli parlimen akan menyuara atau membahaskan sesuatu perkara yang boleh mengganggu gugat strategi negara untuk melawan tuntutan waris Kesultanan Sulu. Aziz ketika mengulas lanjut berhubung taklimat semalam berkata, pertemuan itu hanya berkaitan rentetan peristiwa tuntutan waris Kesultanan Sulu dan ia bukan sesuatu yang rahsia. Beliau berkata Parlimen tidak sepatutnya menjadi bacol mengambil kira Filipina secara terbuka mahu menuntut Sabah sekaligus tidak menghormati kedaulatan negara. Sementara itu, ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis berharap ada reaksi positif daripada kerajaan menerusi pertemuan yang diadakan itu. Okey, pertemuan dah ada, tapi tuntutan kita masih belum lagi. Kita dapat lihat belum ada lagi. Laporan sudah kita buat, tetapi Najib Razak belum lagi dipanggil. Ini pun satu masalah juga. Soal tuntutan dari warisan supaya pastikan isu tuntutan ini dibawa semula ke Parlimen itu sudah berjalan. Alhamdulillah nampaknya ada respon lah. Sekurang-kurangnya sudah bermula satu perbincangan di hotel atau sebagainya. Tapi di waktu yang sama kita harus faham bahawa apa yang kita buat baru ini, kita report polis dan sebagainya, kita ingin melihat Najib, Najib mesti dipanggil. Kenapa Najib masih dia pula nak buat statement, apa lagi nak buat? Jawablah dulu, kan? Sepatutnya dia dipanggil. Tapi kita tengoklah saya dua lagi. Kalau belum dipanggil, bermakna kita kena fikirkan sesuatu lah. Kalau katakan belum dipanggil, tak mau, maknanya pihak yang berkenaan tidak mahu melaksanakan tugas yang sebab sewajarnya. Saya rasa ini perlu ada tindakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, esok turun. So kita tengok macam mana, kita tunggu pimpinan, arahan pimpinan kita, apakah tindakan selanjutnya. Jadi isu, kalau kita kata isu Sulu tak selesai sampai sekarang, tak selesai lagi ni. Tak tahu sampai bila boleh selesai. Orang ni kata orang ni, orang ni kata orang ni, kan. Macam walaupun berbagai pandangan daripada NGO, saya dengar juga tadi NGO ABIM misalnya, sepatutnya tidaklah ada saling menyalahkan, sebab puak yang UMNO kata Pakatan Harapan salah sebab begini dan sebagainya. Tapi yang terpenting sekali adalah masalah yang timbul adalah kerana kecuaian. Balik pada persoalan itu, kecuaian itu yang sebab utamanya. Siapa yang cuai? Siapa yang cuai ketika 2017? Kalau kita lihat poin itu adalah titik temunya kalau kita nak dapat faham isu ini. Okey, kalau kita lihat Parlimen hari ini, Parlimen kecoh hari ini, kita dengar sekejap apa cerita Parlimen Malaysia boleh jadi kecoh ni. Aduh, Parlimen Malaysia jadi kecoh. Saya rasa memang apabila ada usul dari pihak ahli parlimen supaya tukar speaker, tapi dindong-dindong speaker dengan timbalan
Dan katanya akhir-akhirnya tak muncul. Usul tersebut seperti hilang begitu saja. Jadi sepatutnya bawalah ke parlimen, kan? Sebab mereka takut kalau bawa ke parlimen, sudah pastilah ahli parlimen menolak speaker yang ada. Jadi kadang-kadang saya dengar terus macam apa punya parlimen ni, sepatutnya speaker kena bawa lah. Apa keputusan pun sepatutnya dibawa ke parlimen. Tapi kenapa? Orang tu menyalahkan pula. Bukan menyalah, dia defend pula. Dia bergayut dengan timbalan speaker. Dia kata timbalan speaker belum lagi bawa dan sebagainya. Jadi hal begini tuan-tuan, kalau berterusan, saya rasa bila nak selesai kerja kita ni? Speaker kata, oh tunggu timbalan speaker. Timbalan speaker kata, ya kita tunggu. Jadi tahulah macam-macam punya cerita. Ini punya cerita macam, aduh, saya pun tengok, aduh, kadang-kadang sidang parlimen kecoh lagi ni. Okey, kita tengok, kita dengar dulu apa dia yang terjadi, ya. Kita dengar jugalah ahli-ahli parlimen kita ni. Sekarang saya rasa macam kesian juga tengok ahli parlimen kita, di mana nampak macam, ini penilaian saya kan, saya rasa macam dianaktirikan. Pembangkang ni dibuli, bukan anak tiri, dibuli. Dibuli di parlimen tu, dia ada macam dibuli. Tuan-tuan dengar, kita dengar tadi macam mana suasana parlimen ni. Nampak macam pembangkang. Dulu kita ingat, dulu ni cerita dulu, masa berzaman BN dulu, memanglah dari dulu kita kena buli terus lah pembangkang ni. Tapi sekarang pun kena pembangkang juga. kena buli pembangkang, kena buli lagi oleh dulu dia ni kawan kita ni, Azhar Harun ni dulu kawan kita. Sekarang dia pula buli kita. Aduh, sakit hati kan. Speaker dan timbalan speaker sama aja kan. Speaker dengan timbalan ni dulu sama dengan Pakatan Harapan lah. Sekarang dia buli kita pula. Itulah itulah cerita dia, tuan-tuan. Nanti, okey. Agung suruh biar saya cakap lah sekarang. Surat Agung suruh bahas. Biar saya cakap lah sekarang. Sempurna ya. Speaker. Asal speaker cakap, boleh saya tanya speaker? Boleh saya tanya speaker? Datuk speaker. Jadi kalau begini berterusan, saya perhatikan terus-terusan ni hari-hari macam ni. Tak tahulah tuan-tuan punya penilaian macam mana. Hari-hari ini sejak 2021. Hari-hari sekarang ni kalau ada sidangnya mesti bergaduh. Bukan bergaduh, tapi nampak sangat dibuli, dia membuli. Bagi saya lah, speaker ni buli ahli parlimen. Saya rasa nampak tak kena sangat lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan rasa ini boleh diterima, Wallahualam lah. Memang teruk sangat, ya. Ini yang paling jelas sekali isu Sulu, ya. Kita tengok macam mana isu Sulu. Saya rasa macam dekat negara lain pula. Tak tahulah tuan-tuan punya penilaian macam mana kan. Tapi bagi saya tengok kalau tahu macam ni memang teruk lah. Teruk sangat lah, ya. Ni kita tengok, macam mana dia orang punya yang sampaikan sedari kita ni, member parlimen kita ni sampai kena keluar. Dia sampai diminta keluar daripada parlimen 2 hari. Tapi waktu yang sama, beberapa hari kemudiannya Pasir Salak mencarut dan sebagainya. Habis. buat tak tahu aja. Soalan-soalannya macam tadi lah saya kata tadi.
bila kena pembangkang, kena tarik, teruk, kena bully betul-betul. Jadi kita ni macam kita nak tengok mana dia yang namanya negara demokrasi ni. Negara demokrasi di parlimen pun dah bully macam ni, tak usahlah nak harap di luar. Di parlimen aja dia orang boleh bully, kalau di luar apatah lagi. Itulah dia je.